Assalamualaikum. Sejahtera, saya Syafsan Johari dan ini Malaysia Memilih jam 5 petang. Hari ini kita akan bersama dengan rakan setugas kita yang berada di Pulau Pinang, iaitu Umar Wati yang sudah pun bersama kita secara langsung dari seberang Perai Utara. Dan Umar Wati akan membawakan perkembangan terkini, terutama sekali melihat sentimen rakyat di bahagian ataupun di daerah seberang Perai Utara. Dan terutama sekali apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat dan apakah permintaan mereka terhadap kerajaan atau parti-parti politik yang bakal membentuk kerajaan kelak. Kita akan bersama Umar sebentar lagi, tapi sebelum itu saya nak bawakan dulu data-data yang dikongsikan oleh rakan-rakan strategi kami. Ada 3 data utama yang ingin saya kongsikan pada jam ini. Yang data pertamanya ialah daripada O2 Malaysia, yang mana pada jam ini kita akan beri fokus kepada apakah atau siapakah calon ataupun individu ahli politik yang menjadi yang menjadi pilihan rakyat untuk dijadikan atau untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Dalam kata mudah, Perdana Menteri pilihan rakyat. Kalau kita lihat data daripada O2 yang dikongsikan oleh rakan strategi kami, iaitu O2, kita dapat lihat di sini berdasarkan individu-individu seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Khairi Jamaluddin, Datuk Seri Muhammad Hassan dan sebagainya. Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu pengerusi Pakatan Harapan, mendominasi pilihan rakyat berdasarkan daripada lebih sekitar 3,000 responden yang diperoleh oleh O2 Malaysia dengan kedudukannya sebanyak 29%. Sementara the caretaker government leader, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, berada pada 13%, dan Khairi Jamaluddin pula berada pada 9%, seiring dengan ketua bahagiannya, iaitu Datuk Seri Muhammad bin Hassan, ketua bahagiannya di Rembau, juga 9%. Dan kalau kita lihat data ini daripada individu yang pertama sekali adalah pemimpin Pakatan Harapan, diikuti dengan individu nombor yang kedua, ketiga dan keempat adalah dari Barisan Nasional, sebelum kembali ke Pakatan Harapan, iaitu dengan Muhammad Fizi Ramli ataupun Timbalan Presiden PKR. Dan juga yang menarik kat sini, kita ada lagi Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak di sini dengan 7%, sama popularnya dengan Rafizi Ramli. Seperti biasa dalam politik, apa-apa juga mustahil. Apa-apa juga tidak mustahil. Okey, kita dengan rakan kajian kita yang kedua dari Ilham Center yang menamakan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai antara calon PM pilihan utama, berada di 19%, diikuti oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan juga di sini juga menyebut Datuk Seri Najib Razak. Mungkin kalau kita lihat data-data di sebelah sini menunjukkan kepelbagaian ataupun orang kata perbezaan pendapat kalangan pengundi-pengundi berdasarkan sosiografi yang berbeza. Tapi apa pun, kalau kita lihat, kita zoom in mengenai pilihan rakyat, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berada di hadapan dengan 19%, diikuti oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, kemudiannya Datuk Seri Najib Razak dan barulah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Najib Razak masih berada di sini, walaupun kita tahu secara teknikalnya beliau tidak boleh bertanding pada pilihan raya kali ini. Tapi seperti yang saya katakan tadi, apa-apa juga tidak mustahil. Ini adalah dari Ilham Center dengan sekitar lebih kurang dalam 300 responden dari seluruh negara. Kemudian kita nak ke data yang seterusnya, di mana ini merupakan data hasil kajian oleh Huayan Institute dengan hampir juga sekitar 3,000 responden. Tetapi kajian ini memberi fokus kepada pengundi-pengundi atau responden-responden dari etnik Cina sahaja. Jadi kalau kita lihat data ini berbeza dengan 2 dataset yang saya tunjukkan sebentar tadi. Ia meletakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu pengerusi Pakatan Harapan, sebagai calon Perdana Menteri pilihan utama. Datuk Seri Anwar Ibrahim berada pada 20.1%, diikuti oleh saudara Khairi Jamaluddin dan kemudiannya oleh saudari Nurul Izzah Anwar berada pada 18.52%. Khairi Jamaluddin, Nurul Izzah lebih kurang sekitar 85%. Sama-sama popular, 2
sosok ini. Selepas Nurul Izzah barulah timbalan timbalan Presiden PKR, Saudara Rafizi Ramli dan sebagainya. Dan kat sini ataupun kajian ini seperti saya katakan, ingat ini merupakan kajian yang hanya memberi fokus kepada pengundi-pengundi daripada responden dari etnik Cina. Itu sebab kita boleh nampak perbezaannya berbanding dengan dua data yang lain. Dan yang ini juga agak penting, agak menarik meletakkan Datuk Seri Syafiee Apdal di sini, iaitu Presiden warisan, yang tentu sekali warisan pada penariu kali ini merupakan kesinambungan kepada PRN Johor, sudah pun meletakkan calon-calon di luar negeri Sabah. Jadi inilah orang kata antara calon-calon pilihan yang menjadi calon ataupun individu-individu pilihan yang menjadi pilihan rakyat untuk dijadikan sebagai Perdana Menteri. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada pandangan Huayi Institute ini adalah kurang popular berbanding Datuk Seri Syafiee Apdal. Datuk Seri Syafiee Apdal pada 7.6% dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 2.51%. Tapi ingat, seperti saya katakan, jumlah responden dan juga siapa responden di belakang ini adalah sumber daripada Huayi Institute dengan responden sekitar 3,000 orang yang semuanya adalah responden dari etnik Cina di Malaysia. Baik, dan kita dah faham siapakah orang kata berdasarkan kajian daripada rakan-rakan strategik kami yang merupakan antara think tank terkemuka di Malaysia. Kita dah boleh faham sikit sebanyak apakah orang kata flavor di dalam kalangan rakyat Malaysia. Tapi siapa pun yang akan menjadi Perdana Menteri selepas ini, siapa pun yang akan pegang mandat untuk memerintah, siapa pun yang akan mandat yang menjadi ketua kepada badan eksekutif kita, yang pentingnya ialah mereka perlu menyelesaikan masalah rakyat. Masalah rakyat yang paling utama yang kami dah pun kemukakan daripada berbulan-bulan dahulu sehinggalah sekarang, yang tak habis-habis ialah dengan masalah kos sara hidup yang semakin meningkat. Memang ia disebabkan oleh faktor dalaman dan juga faktor luaran seperti perang antara Rusia dan juga Ukraine yang meningkatkan kadar harga makanan bagi setengah jenis makanan, dan juga faktor kenaikan harga dolar ataupun nilai dolar yang mungkin di luar kawalan kita. Tapi ini dua faktor luaran ini memberikan masalah besar kepada rakyat Malaysia, terutama sekali dalam hal berkaitan dengan kos sara hidup. Dan hal inilah yang masih lagi diterokai oleh rakan tugas kita Umar yang kini berada di seberang Perai Utara. Untuk rekod, seberang Perai Utara merupakan salah satu kawasan perbandaran yang sangat pesat membangun. Ia berdekatan dengan port ataupun pelabuhan antarabangsa iaitu Penang Port, dan banyak kilang-kilang yang berada di situ. Tentu sekali di kawasan ini, di kawasan seberang Perai Utara ini, ramai kalangan pekerja berusia kalangan antara usia 20 hingga 50 tahun. Dan demografi seperti inilah yang antara golongan yang paling terkesan dengan kenaikan kos sara hidup. Umar ada menemui beberapa orang di dalam kalangan rakyat Malaysia di seberang Perai Utara. Umar, ceritakan masalah mereka, Umar. Di pusat penyiaran. Dan sebenarnya saya termuat tinjauan sejak seminggu yang lalu. Saya berada di Parlimen Ibu Kebal, di Batu Kawan, di Tasik Telugu, di Telugu, dan hari ini kami berada di balik Pulau Pinang. Dan apa yang saya dapat kongsikan hari ini, beberapa persoalan saya utarakan kepada penduduk-penduduk di Pulau Pinang, termasuk apa ciri-ciri, apa sebenarnya ciri-ciri bakal pemimpin yang diharapkan ataupun Perdana Menteri yang ingin dicalonkan. Sebenarnya penduduk di Pulau Pinang ini tak kisah pun siapa Perdana Menteri. Asalkan Perdana Menteri yang akan bakal diangkat sebagai orang nombor satu di dalam arena politik ini menjaga kebajikan sosioekonomi dan juga mahu kestabilan dari segi politik. Dan apa yang diutarakan adalah isu berkaitan dengan cara hidup. Kalau kita tengok pun, kita tengok kebanyakannya penduduk di Pulau Pinang ini tidak berada di island, dan island di Pulau Pinang ini disifatkan sebagai Singapura di Malaysia, di mana harga dan kos cara hidup yang agak tinggi. Jadi kebanyakannya mereka yang bekerja di pulau mengambil keputusan untuk tinggal di bahagian seberang yang dikatakan sewa itu agak lebih murah. Dan kita dengarkan sebenarnya apa yang dikatakan oleh penduduk Pulau Pinang. Saya tak kisah pun siapa sebenarnya, tetapi kalau boleh saya nak yang boleh membangunkan balik negara kita, sebab kita tengok makin lama makin teruk kita punya ekonomi. So kalau boleh nak yang
orang kata boleh jaga balik, boleh naikkan balik kita punya negara. Harap kita dapat membuat keputusan yang baik lah pada PRU kali ini. Bagi saya lah, untuk pendapat saya, siapa-siapa boleh jadi PM dengan talent yang masing-masing. Sebab banyak kita tengok sekarang dekat Malaysia, banyak pencalonan yang hebat-hebat. Tapi bagi saya, warga Pulau Pinang sebagai anak jati Pulau Pinang ni, kita titik beratkan hal ehwal semasa untuk masalah-masalah rakyat. Yang sekarang ni masalah rakyat sangat-sangat kita tengok begitu ketara sekali lah. Dengan masalah kewangan, dengan masalah apa yang memelungi masyarakat sekarang. Saya tak tahu nak pilih siapa. Bagi pendapat saya, siapa yang dipilih, orang itulah yang boleh ni. Itu saja. Jadi dia jaga hak OKU sudahlah. Bagi pandangan saya itu ialah, bagi saya isu yang boleh saya cakap ialah elang APC itu kalau boleh ditambah baik daripada sekarang lah. Dan itu antara isu haki penduduk Pulau Pinang yang saya temui dalam keputusan dan secara lain juga saya juga kemukakan berdasarkan kepada data yang dikeluarkan oleh institusi proyek yang mengenai pengundi kemana arahnya pengundi, sama ada pengundi di Pulau Pinang ini ke arah kepada pakatan ataupun ke barisan ataupun PN, dan rata-rata yang ditemui ada mix vote daripada dalam kalangan pengundi yang mengatakan sebahagian besarnya nantinya kepada Pakatan Harapan, dan sebahagian juga ada yang memberitahu kepada Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Itu yang saya temui dalam kira-kira dalam 7 hingga 8 pengundi di Parlimen Tasik, di Parlimen Bukit Gelugah pagi tadi. Kalau kita dapat dengar tadi ada kalangan pengundi kata dia tak kisah pun siapa nak jadi PM, tak kisah pun, yang penting PM tu boleh selesaikan masalah yang dibelenggu rakyat ketika ini. Masalah utama yang dibelenggu rakyat ketika ini adalah masalah kos sara hidup, harga barang makin mahal. Rakyat makin tidak mampu untuk membeli malah keperluan asas. Jadi mereka perlu berjimat dan sebagainya. Jadi adakah kita nak faham kempen-kempen yang digunakan oleh parti-parti politik ni, Umar, adakah ketika mana parti-parti politik mengemukakan apa yang mereka sebut sebagai poster boy ini, adakah berjaya menangkap orang kata minat mereka untuk mengundi mana-mana parti, atau sebenarnya mereka tak kisah pun poster boy itu apa? Saya tengok dari konsep di Pulau Pinang ini, itu sebenarnya mereka tak kisah pun siapa PN. Yang mereka mahu adalah cara mereka yang dikatakan agak ketat sejak kebelakangan ini, terutama selepas pandemik dan seterusnya, dan mereka mahukan pemimpin yang datang itu untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Mereka tak kisah pun siapa poster dan sebagainya. Yang mahukan seorang pemimpin yang berintegrasi dan juga tidak mahu terlibat dalam sebarang salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah isu mengenai cara hidup mereka, pendapatan mereka yang dikatakan sebenarnya kalau diikutkan purata pendapatan di Bukit Gelugah sendiri dikatakan dalam lebih kurang 3,000 hingga lebih kurang 7,000 purata pendapatan isi rumah bagi setiap bulan. Tapi bila saya turun dan saya bertemu ramai beberapa orang, dan saya dapati sebenarnya hasil realitinya sebenarnya kebanyakan daripada penduduk itu masih di bawah gaji 1,600 sebulan, dan ada yang sudah berumah tangga dan mempunyai 2 atau 3 orang anak, dan banyak isu yang perlu diselesaikan termasuk kos untuk pengajian dan sebagainya. Dan itu dan apa yang diinginkan daripada mereka, satu, perumahan di kawasan pulau sangat tinggi. Mereka terpaksa untuk bergerak travel every day daripada seberang ke Pulau Pinang, itu 2. Dan juga isu sara hidup yang seperti saya katakan, pendapatan bulanan kurang daripada 1,600. Bayangkan dengan pendapatan kurang dari 1,600 yang mempunyai 2 orang anak terpaksa menyara family, the whole family termasuk wife dan juga ibu bapa. Cuba bayangkan keadaan mereka pada ketika ini. Memang kalau seperti yang Umar katakan, ini merupakan satu keadaan, condition yang sangat mengetatkan. Kita rakyat
berdepan dengan masalah untuk mengembangkan nilai setiap ringgit yang mereka boleh spend, mereka boleh gunakan untuk memberi barangan keperluan, pendidikan, tempat tinggal dan segala perkara yang menjadi asas kepada kehidupan kita sehari-hari. Dan inilah yang akan kita bawakan dalam perbincangan blok kedua mengenai seperti yang kita sebutkan tadi, mengenai faktor ataupun kempen yang diketengahkan, iaitu kempen menggunakan poster boy ini. Adakah ini merupakan kempen yang wajar diteruskan oleh parti-parti politik sehingga meninggalkan terus masalah orang kata yang dihadapi oleh rakyat ketika ini, iaitu masalah kos sara hidup, terutama sekali di kawasan semi urban seperti kawasan yang Umar berada sekarang, iaitu di seberang Perai Utara dan juga kawasan-kawasan urban di seluruh negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan urban di seluruh negara yang lain. Kita akan berhenti pas ketika. Jumpa lagi selepas ini.